Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ustaz Mi di dalam segalanya mudah di dalam PDPC Ustaz Mi, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar adik di rumah? Sehat? Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala masih memberikan kita kesihatan, diberikan kita panjang umur dan direzekikan kita untuk berada dalam satu majlis ilmu yang berkaitan dengan agama kita, iaitu agama Islam. Jadi adik-adik, tak nak buang masa adik-adik, kita akan teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum tu, kita zas dulu video yang Ustaz Mi akan tunjukkan kepada adik-adik. Zas. Alhamdulillah adik, dah tengok video tadi? Itulah video salah satu daripada tanggungjawab seorang suami kepada isteri, isteri kepada suami. Dan dengan adanya video yang Ustaz Mi paparkan tadi kepada adik-adik, rasa-rasa adik-adik lah apakah tajuk kita pada hari ini? Tak dengar? Okey, pandai. Setiap orang ialah pemimpin, dan di antara orang yang menjadi pemimpin ialah suami dan juga isteri. Jadi jom kita tengok siapa lagi yang menjadi pemimpin di antara kita, supaya kita dapat ambil pengajaran daripada apakah yang kita pelajari pada hari ini, dan kita dapat ambil pengajaran yang besar daripada intipati hadis yang kita akan pelajari pada hari ini. Okey adik-adik boleh ambil buku teks tingkatan 5 dan jom kita tengok apakah isi di dalam hadis yang kita bakal bacakan tadi. Tapi sebelum tu, cepat adik ambil buku teks sebagai pedoman kita, panduan kita untuk apa yang kita pelajari pada hari ini, insya-Allah. Baik adik, tajuk kita ialah pendidikan Islam tingkatan 5, bidang hadis, pelajaran yang ke-7. Buka buku teks, pelajaran yang ke-7. Tajuk dia setiap orang ialah pemimpin. Rujuk buku teks pendidikan Islam tingkatan 5, muka surat 56 hingga 62. Dah? Okey, tak nak buang masa adik-adik. Jom kita tengok objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, objektif pembelajaran kita ataupun standard pembelajaran kita ialah yang pertama, membaca hadis dengan betul. Yang kedua, menyatakan terjemahan hadis. Kita akan tengok terjemahan hadis. Yang ketiga adik-adik, menerangkan tanggungjawab golongan berikut. Golongan yang menjadi pemimpin di antara kita. Siapa dia? A. Pemimpin. Kita tengok siapakah pemimpin itu nanti. Yang kedua, suami. Yang ketiga, isteri. Yang keempat, pekerja. Dan yang terakhir, yang kelima, berdasarkan hadis yang kita akan pelajari nanti, ialah anak. Okey, yang keempat kita akan merumuskan pengajaran hadis dan menghubung kaitkannya dengan kehidupan kita. Dan yang kelima, bertanggungjawab dalam kepimpinan secara beradab dan istiqamah. Okey dia? Jom kita tengok apakah hadis yang kita bakal pelajari pada hari ini. Ya, ini dia hadis dia adik-adik. Hadis berkaitan dengan tanggungjawab. Ustaz Mi masa tengok mula-mula hadis ni adik-adik, Ustaz Mi dah rasa takut dah. Sebab apa adik-adik? Sebab ini adalah hadis tentang amanah. Dan Nabi Muhammad SAW sebut dalam sebuah hadis. Apa dia? Berkaitan dengan ciri-ciri orang munafik. Apa dia? Sesungguhnya orang munafik tu ada 3 ciri. Siapa yang ada 3 ciri ni, dia ada ciri orang munafik. Yang pertama apa? Iza hadasa kadzaba. Bila dia bercakap, dia berbohong. Kemudian apabila dia berjanji, wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, dia mungkiri. Yang ketiga ni kena dengan hadis yang kita akan belajar hari ini. Apa dia? Wa idza tumina khana. Apabila diberikan amanah pada dia, dia khianati amanah tu. Diberikan tanggungjawab pada dia,
dia khianati tanggungjawab tu. Ni hadis yang kita akan pelajari pada hari ini. Dan adik-adik jangan ingat bila kita tahu tentang munafik, oh begitu saya. Tak. Orang munafik ni adik-adik, dia lebih dahsyat daripada orang kafir. Orang kafir. Allahu Akbar. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Allahu Akbar. Orang munafik itu dia akan berada di dalam kerak neraka, adik-adik. Kerak neraka. Maksudnya orang munafik ini satu orang yang sangat dilaknat oleh Allah, dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita ada ciri orang munafik, kita takut kita tergolong di kalangan orang munafik. Sebab tu bila kita tengok ini cerita tentang tanggungjawab dan amanah, kalau kena dekat batang hidung kita ambil. Okay, adik-adik. Dan ingat adik-adik, bila berkaitan dengan tanggungjawab, hari akhirat orang yang di bawah tanggungjawab kita tu akan tuntut kita. Tu yang Ustaz ni bila tengok hadis ni, Ustaz ni takut. Allah Ta'ala sebut dalam surah Az-Zumar, Summa innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Summa, kemudian, innakum, kamu semua, yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti, inda rabbikum takhtasimun, kamu akan bertengkar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bertengkar apa? Menuntut hak, menuntut tanggungjawab. Seorang suami tak laksanakan tanggungjawab, tak tegur isteri, tak semayang, kan? Dia suami patut dia tegur isteri tak semayang. Hari akhirat isteri tu nak masuk neraka, sebelum dia nak masuk neraka, dia tuntut dulu dekat suami. Kamu suami patut kamu tegur aku, patut kamu paksa aku untuk semayang. Hari ni aku masuk neraka pada kamu dan aku nak bawa kamu sekali. Sebab kamu tak tunaikan tanggungjawab kamu, tegur aku. Seorang ayah, dia akan bertanggungjawab pada anak dia. Anak dia akan cakap, ayah dulu tak pernah tegur buka aurat. Saya dulu buka aurat, ayah tak pernah tegur. Hari ni saya nak kena masuk neraka kerana saya buka aurat. Dan dulu ayah tak pernah tegur, sekarang saya nak tuntut dekat ayah. Jadi ini yang bahayanya. Jadi sebab tu bila tengok hadis, bukan tengok macam tu saja. Kita bayangkan di hari akhirat, semua orang di bawah tanggungjawab kita akan tuntut kita. Baik isteri kita, kalau kita ada isteri, kalau kita ada anak, ayah kita akan tuntut pada kita, mak kita akan tuntut pada kita. Dulu masa aku tua, kamu tak jaga aku. Semua itu akan dituntut. Jadi jom adik-adik, kita berdoa. Apa yang kita pelajari pada hari ini, jom kita rasakan apakah pesan daripada Nabi melalui hadis ini, biar dia masuk dalam hati kita. Kita jadi orang yang jauh daripada sifat munafik. Kita berhati-hati bila kita diberikan tanggungjawab, laksanakan tanggungjawab dengan baik, kerana mereka di bawah tanggungjawab kita pasti akan tuntut di hari akhirat apabila kita tak laksanakan tanggungjawab itu kepada mereka. Okay, adik, jom kita tengok hadis dia. An Abdullah bin Umar yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi wa rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Qala wa hasibtu an qad qala wal rajulu ra'in fi mali abihi wa mas'ulun an ra'iyatihi wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Allah. Hadis berkaitan dengan tanggungjawab. Kata kunci dia tanggungjawab, dan semua orang pasti ada tanggungjawab yang pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari akhirat nanti. Adakah kamu melaksanakan tanggungjawab ini? Allahu Akbar. Jom kita tengok maksud dia, adik-adik. Rawahu Bukhari, setiap kamu ialah pemimpin dan setiap kamu bertanggungjawab atas kepimpinannya. Imam itu ialah pemimpin dan bertanggungjawab atas kepimpinannya, dan lelaki itu ialah pemimpin dalam keluarganya dan bertanggungjawab atas kepimpinannya, dan perempuan itu ialah pemimpin dalam rumah tangganya dan bertanggungjawab atas kepimpinannya, dan pekerja itu
ialah pemimpin bagi harta majikannya dan bertanggungjawab atas kepimpinannya, dan berkata, aku menyangka bahawa sesungguhnya baginda juga bersabda. Apa lagi baginda tambah? Baginda bagi tahu, dan lelaki itu ialah pemimpin bagi harta ayahnya dan bertanggungjawab atas kepimpinannya, dan kamu semua ialah pemimpin dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Maknanya apa? Kita pasti ada tanggungjawab. Okey adik, jom kita tengok seterusnya adik. Sekarang kita tengok berkaitan potongan daripada hadis, sebab nanti dalam exam dia akan tanya potongan-potongan hadis ini. Okey, jadi kita tengok satu persatu. Kullukum ra'in, setiap kamu ialah pemimpin. Kemudian yang kedua, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kamu bertanggungjawab atas kepimpinannya. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Imam itu ialah pemimpin dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan lelaki itu, warrajulu ra'in, ialah pemimpin fi ahlihi, dalam keluarganya, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia tu bertanggungjawab atas kepimpinannya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dan perempuan itu ialah pemimpin dalam rumah tangganya dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan pekerja itu ialah pemimpin bagi harta majikannya dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Qala wa hasibtu an qad qala, dia berkata, aku menyangka, hasibtu, aku menyangka bahawa sesungguhnya an qad qala, bahawa sesungguhnya baginda juga bersabda. Apa kata Nabi? Warrajulu ra'in fi mali abihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Apa dia? Dan lelaki itu ialah pemimpin. Warrajulu, lelaki itu, ra'in, dia pemimpin, fi mali abihi, pada harta, bagi harta benda ayahnya, ya? Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan mas'ulun, bertanggungjawab, an ra'iyatihi, di atas kepimpinannya. Wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan kamu semua, wa kullukum, kamu semua, ra'in, ialah pemimpin, ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Okey adik, faham? Cantik. Ini adalah potongan hadis, dan maksudnya adik-adik boleh ulang-ulang tengok, dan mudah-mudahan adik-adik boleh jawab bila soalan berkaitan dengan potongan hadis ini keluar, insya-Allah. Baik adik. Okey, seterusnya sekarang kita tengok apakah isi. Kita baca tadi kan, baca hadis, tapi kita tak tahu yang kata lelaki itu pemimpin, yang kata pemimpin itu ialah pemimpin, yang kata perempuan itu ialah siapa tu? Ini tanggungjawab setiap individu. Daripada hadis tadi keluar apa yang dimaksudkan lelaki itu, pemimpin itu, pekerja itu, siapa tu? Yang last sekali pun ada rajulu lagi. Rajulu tu siapa? Lelaki tu siapa pula? Okey, kalau adik-adik tengok, kalau dalam hadis tadi ada dua peranan lelaki. Pertama suami, yang kedua anak. Okey? Maknanya lelaki hari akhirat paling banyak ditanya oleh Allah, sebab banyak tanggungjawab yang dia pegang. Okey adik-adik? Okey, kita tengok satu persatu. Yang pertama pemimpin, bos. 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 Okey? Yang kedua suami. Okey, yang ketiga isteri, yang keempat pekerja, yang kelima anak. Okey, cantik. Okey, sekarang kita tengok lagi dia punya apa tu? Tanggungjawab. Daripada kita tahu al-imam itu dipanggil sebagai ketua. Jadi bila jadi ketua tu, apakah pemimpin bagi apakah tanggungjawab seorang ketua? Okey, yang pertama, berlaku adil dan menghapuskan kezaliman. Ini tanggungjawab. Pastikan orang di bawah kita lakukan secara adil, dan segala kezaliman kita tak nak berlaku dalam organisasi kita. Okey? Itu pertama. Yang kedua, menegakkan syariat Islam. Apa pun yang berlaku dalam organisasi kita, pasti kita babitkan syariat Islam. Cukup masa time semayang.
Okey? Pastikan benda ni berlaku. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, menyusun sistem pentadbiran yang cekap dan amanah. Ini kebijaksanaan seorang pemimpin dan tanggungjawab dia. Pastikan pentadbiran dia smooth, dia cekap. Dia cekap, sistematik. Dan yang paling penting, amanah. Dia jaga sungguh amanah yang diberikan pada dia. Dari sudut masa yang diberikan pada dia, dari sudut kerja yang diberikan pada dia, semua dia jalan dengan baik. Yang keempat, menyediakan infrastruktur yang lengkap. Maksudnya segala kemudahan diberikan dengan baik. Jadi apa saja keperluan orang bawahan ada. Okey. Yang kelima, bersikap toleransi terhadap orang bawahan. Ini penting. Sikap tolak ansur. Toleransi ni tolak ansur dengan orang bawahan, tidak mau berbalah, dan apa-apa semua dia bincangkan dengan tidak melibatkan emosi, tidak ada marah, tidak ada sombong. Tak. Dia toleransi terhadap orang bawah. Ini pemimpin yang baik, bertanggungjawab. Okey, Dek, itu tanggungjawab pemimpin. Kita tengok seterusnya, tanggungjawab lelaki tadi. Siapa lelaki yang pertama tadi disebut dalam hadis? Tanggungjawab seorang suami. Suami. Okey, apa tanggungjawab suami? Yang pertama, memberi nafkah kepada anggota keluarganya. Ini wajib. Suami bekerja, cari nafkah. Tu pahala besar tu. Bila dia keluar je, Allah Ta'ala dah catat pahala untuk dia. Ini tanggungjawab suami. Yang kedua, memberi didikan agama kepada isteri dan anak-anak. Macam video yang Ustaz ni tunjukkan tadi, tengok semayang berjemaah, walaupun anak main-main apa semua, tapi budak-budak lama kelamaan dia tengok ayah dia semayang, lama kelamaan dia dapat orang kata apa? Belajar. Dan last sekali dia jatuh cinta. Sebab dia punya contoh ada di hadapan mata dia. Ni peranan suami. Didikan agama, belajar Quran, didik anak dan isteri tentang agama. Okey. Yang ketiga, memberi perlindungan dan menjaga keselamatan anggota keluarga. Maknanya apa pun suami kat depan. Kemudian sediakan rumah untuk perlindungan kepada anggota keluarga dia. Okey, yang keempat, melayan dan bergaul dengan isteri dan anak dengan baik. Macam video juga tadi yang Ustaz tunjuk mula-mula tadi kan. Tengok dia layan anak dengan baik, penuh kasih sayang, buat apa-apa saja. Janji hubungan di antara anak dengan ayah, isteri dengan suami itu cantik. Okey, Dek? Okey. Ini adik-adik boleh tengok. Kan ada tajuk kata 5 tentang perkahwinan. Dalam tu ada semua ni, tanggungjawab suami dan sebagainya. Okey. Tengok seterusnya, tanggungjawab isteri. Bukan suami saja, isteri pun ada tanggungjawab. Kan? Yang tadi tu. Dan perempuan itu. Siapa perempuan tu? Perempuan itu ialah isteri. Yang pertama, mentaati suami dan menunaikan haknya. Jadi nombor satu sekali orang perempuan, nombor satu sekali taat suami. Sebab tu Nabi pernah cakap kan, kalau ada arahan dari Allah kan, manusia sujud kepada manusia, tentu aku akan suruh seorang isteri sujud kepada suami. Menunjukkan apa? Ketaatan. Orang perempuan ni kerja dia taat suami. Ini yang paling payah. Kalau ikutkan ini yang paling payah. Orang perempuan ni memang rajin semayang, rajin puasa, beragama, baca Quran, cukup rajin. Tapi bab nak mentaati suami ni, dia kena sabar banyak. Sabar banyak. Jadi apapun itulah cabaran dia, itulah ujian Allah Ta'ala kepada orang perempuan. Jadi berdoalah, mudah-mudahan kita dikurniakan suami yang soleh, amin ya rabbal alamin. Dan menunaikan haknya. Tunaikan haknya. Apa yang dia minta, yang mana yang tidak bercanggah dengan syariat agama kita, kena buat. Okey, yang kedua, menjaga maruah diri. Suami dan keluarga ini semua kena jaga. Maruah diri kena jaga, suami kena jaga, keluarga kena jaga, aib kena tutup. Ini family kita, rumah tangga kita. Okey, Dek. Yang ketiga, memelihara dan mendidik anak-anak. Bersama dengan suami yang tadi, mendidik anak-anak dalam segala hal, dan isteri membantu suaminya memelihara dan mendidik anak-anak. Sebab anak-anak ni banyak dengan isteri, dengan mak dia. Jadi dia bantu. Begitu. Yang keempat, menguruskan rumah tangga. Okey? Menguruskan rumah tangga, faham kan? Seorang perempuan yang bergelar isteri sangat sibuk di dalam urusan rumah tangga dia. Dialah yang akan sapu sampah, dia yang akan macam-macam. Kalau Ustaz ni nak cerita memang banyak. Sebab itulah seorang isteri ni satu kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita kena jaga dengan baik, sebab banyak masa dia habis untuk rumah tangga dia. Okey, Dek?
cantik. Okey, seterusnya tanggungjawab pekerja. Pekerja pula yang tadi, wal khadim, pekerja. Siapa pekerja tu? Tak kiralah kerja apa pun, dia ada tanggungjawab. Tanggungjawab dia apa? Yang pertama, mengikut arahan ketua. Apa saja ketua dia suruh, dia kena buat selagi tak bercanggah dengan syariat Islam. Okey. Yang kedua, bekerja dengan penuh integriti. Integriti apa? Integriti ialah penuh dengan amanah. Integriti apa? Integriti ialah orang yang boleh diberi kepercayaan. Dia integriti ni satu sikap dia, satu sikap. Bekerja dengan penuh integriti ni satu sikap. Amanah, ketepatan masa, orang kata apa? Dia apa, berakhlak. Okey, dia juga satu orang yang boleh dipercayai. Ni integriti. Okey, jadi kita bekerja dengan penuh integriti, bersikap begitu. Yang ketiga, bekerja mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Jangan langgar prosedur. Apa yang telah ditetapkan oleh pihak majikan, kita kena ikut. Sebab kita adalah khadim, kita pekerja. Jadi kita kena ikut arahan ketua, kena ikut prosedur yang telah ditetapkan. Yang keempat, melaksanakan tugas dengan sempurna. Bila dah ada masa yang telah ditetapkan oleh pihak majikan, kamu kena buat yang ni dan habis pada waktu ni. Dia ada tu. Jadi kita kena selesaikan. Jangan tangguh-tangguh apa yang telah diarahkan oleh ketua kita. Itu maksud melaksanakan tugas dengan sempurna. Jangan alal-balai, jangan tak serius. Sebab setiap masa kita tu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita akan dapat rezeki daripada situ. Kalau kita kurangkan timbangan tu, sepatutnya daripada pukul 7.30 sampai pukul 4.30 kita kerja. Dalam tempoh tu ada sejam kita lari, kita main phone, kita buat kerja lain yang bukan kerja yang ditetapkan oleh pihak majikan. Semua itu akan ditanya oleh Allah. Kerana itu adalah tanggungjawab kita. Faham tak, dek? Cantik. Alhamdulillah. Okey, seterusnya. Okey, di sini ada spektrum ilmu berkaitan dengan tanggungjawab seorang pekerja tadi. Dia kata apa? An Abdullah bin Umar meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sam'u wa ta'ah 'alal mar'il muslim fi ma ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyati fa iza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah." Apa maksud dia? Muttafaqun alaih, hadis sahih. Maksudnya, ni jelas, ni dalil. Dalil kita kena, selagi mana dia tu ketua kita, selagi mana dia majikan kita, selagi mana dia pemimpin kita, kita kena dengar arahan dia. Sebab kita orang bawah dia. Selagi mana apa? Tengok ayat hadis ni. Dia kata apa? As-sam'u wa ta'ah. Wajib atas seorang Muslim. Orang Muslim tu as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan mentaati. Mentaati siapa? Mentaati pemimpin dia, ketua dia, majikan dia, suami dia, semua tu orang atas dia. Selagi mana perkara yang dia suka atau benci, suka ke benci ke, selagi mana benda tu arahan daripada majikan kita, mereka telah ditakdirkan untuk jadi ketua kita, kita kena taat. Sama ada kita suka ataupun benci. Selagi mana apa? Kita tidak disuruh melakukan maksiat. Poin dia apa? Selagi majikan kita, ketua kita tak suruh kita buat maksiat, selagi itu sama ada kita suka ataupun benci, kita kena buat. Jika disuruh melakukan maksiat, maka tidak wajib dengar dan tidak wajib taat. Jelas. Ini hadis ni jelas. Fa idza umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'ah. Tapi kalau majikan kita, ketua kita suruh kita buat benda maksiat, jangan sekali-kali kamu dengar dan jangan sekali-kali kamu taat. Okay, dek? Faham? Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Okay, kita tengok yang terakhir, yang kelima. Tanggungjawab seorang anak. Apa tanggungjawab seorang anak, dek? Yang pertama, berbakti kepada ibu bapa sewaktu masih hidup. Ini dia tanggungjawab anak-anak. Yang kedua, sentiasa mendoakan mereka. Doakan mereka. Banyak istighfar untuk mereka. Hari akhirat ada sebuah hadis bagi tahu, ada seseorang itu dia tiba-tiba diangkat naik. Kan syurga ni bertingkat-tingkat. Tiba-tiba dia punya tingkat tu naik daripada syurga yang bawah naik. Dia pun heran, macam mana aku boleh dapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah? Syurga yang tinggi tingkat dia ni. Bila cek balik, rupanya istighfar. Dia adalah istighfar daripada anakmu semasa di dunia. Allah.
Sebab tu kita kena banyak mendoakan ayah kita ataupun mak kita yang telah tiada ataupun yang masih ada. Doakan banyak-banyak, istighfar, minta ampun untuk kita dan juga untuk mak ayah kita. Okey, yang ketiga, sentiasa membantu mereka sebaik-baiknya. Bantu apa saja yang kita boleh bantu, kita bantu. Jangan tunggu dema suruh, jangan tunggu mereka suruh kita. Kita nampak ada benda yang kita kena bantu. Tengok kan dekat sinki ada pinggan tak basuh. Tengok kereta ayah kotor, basuh. Tengok kan ayah ada tanam dekat pasu bunga tak siram lagi, siram. Jangan tunggu mereka suruh. Okey Dek, cantik. Tu baru betul anak soleh. Okey, yang keempat, sentiasa berbuat baik dengan ibu bapa dan menyambung silaturahim dengan rakan-rakan mereka. Ini satu perangai anak soleh. Dia dengan mak ayah dia cukup baik. Rajin jenguk mak ayah, rajin telefon mak ayah. Ini semua perangai anak yang baik, anak soleh yang baik. Dan bukan setakat dengan mak ayah, dengan segala kawan-kawan mak ayah, mereka sambung silaturahim dengan baik. Selalu bertanya khabar, selalu memberi hadiah dan sebagainya. Okey Dek, cantik, alhamdulillah. Okey, di sini ada spektrum ilmu. Spektrum ilmu ni berkaitan dengan tajuk tadi. Sebagai seorang anak, warajulu, seorang lelaki, dia ada tanggungjawab satu lagi selain daripada suami yang atas tadi tu. Dia ada satu lagi tanggungjawab seorang anak. Di sini ada spektrum ilmu antara nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya dalam surah Luqman ayat 12 hingga 19. Ayat 12 hingga 19. Okey. Ustaz ni tak letak ayat Quran, cuma kita nak tengok intipati daripada ayat tu. Apa? Yang pertama, mengesahkan Allah. Tengok. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Kena dengan tajuk kita tadi. Tanggungjawab seorang anak kepada ayah dia. Apa dia? Berbuat baik kepada ibu bapa. Yang ketiga, sentiasa bersyukur kepada Allah dan sentiasa menghargai ibu bapa. Yang kedua tu, ada lagi ibu bapa, hargai pula ibu bapa. Selalu tanya khabar, selalu bawa makanan, selalu bawa hadiah, selalu. Sebab mereka yang jaga kita sampai kita jadi seperti mana kita hari ini. Hargai mereka jadi. Kalau mereka tak ada lagi, kita dah tak ada peluang itu. Sedangkan pahala yang paling besar, itulah dia. Kira dia cantik. Yang keempat, sentiasa berbuat baik. Setiap perbuatan baik atau jahat akan diberi balasan oleh Allah. Ingat adik, setiap perbuatan baik atau jahat pasti akan dibalas oleh Allah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kalau kamu buat sebesar zarah benda baik, kamu akan nampak di hari akhirat dan kamu akan dibalas. Dan sebesar zarah kamu buat benda jahat, hari akhirat kamu pasti akan dibalas. Inilah yang perlu kita hati-hatikan dalam hati kita, dalam perbuatan kita, di dalam segala gerak-geri kita, supaya apa yang kita lakukan sepanjang hidup kita ini adalah baik. Okey Dek, cantik. Yang kelima, dirikan solat, yang agama. Yang keenam, laksanakan amal makruf dan nahi munkar, dakwah. Amal makruf, ajak orang buat baik dan larang orang buat benda jahat. Yang ketujuh, bersabar atas segala musibah. Sabar atas segala musibah yang berlaku. Kita redha ini daripada Allah dan kita kena sabar atas musibah ini dan berusaha untuk meleraikan segala musibah ini. Baik, yang ke-8, menjauhi sikap sombong. Ini satu sikap yang kita pinjam daripada iblis. Jadi jangan ada sikap macam ni, kerana kita akan jadi orang yang sangat jauh daripada Allah. Kan? Siapa yang ada sedikit man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibir. Siapa yang ada di dalam hati dia sebesar zarah je kibir, sombong, la yadkhul jannah, dia tak akan masuk syurga. Sebab tu kita kena jauh dari sikap sombong. Yang ke-9, elokkan percakapan. Jadi cakap biar benda baik. Wal kalimatut thayyibah, perkara yang baik, kata-kata yang baik. Jangan sekali-kali kita cakap benda yang tak elok, percakapan yang menyakitkan hati orang. Ini kena hati-hati. Baik Dek, cantik, alhamdulillah. Okey, kita sampai kepada pengajaran. Yang ni cuma ulangan saja adik-adik daripada semua syarah Ustaz ni pada setiap tanggungjawab kita tadi, yang 5 tadi tu. Start daripada pemimpin, kemudian suami, kemudian isteri, kemudian pekerja, kemudian anak. Yang ni kita rangkumkan, kita ambil pengajaran daripada hadis yang kita pelajari pada hari ini dan kita cuba terapkan dalam kehidupan kita. Tengok satu-satu
pengajaran hadis sebagai umat Islam kita hendaklah apa? Ni nanti dalam soalan dia akan tanya, berikan 2 pengajaran. Contoh, jadi kita kena mulakan sebagai umat Islam kita hendaklah. Kemudian kita sambung dengan yang pertama, menyedari bahawa setiap individu berperanan sebagai pemimpin yang akan dipertanggungjawab di hari akhirat kelak. Ustaz bagi tahu. Atas dunia ni, bila diberi amanah, Allah Ta'ala akan tanya di setiap amanah kita. Dan itulah hari yang dipanggil hari tuntut menuntut. Apabila kita tidak amanah, tidak bertanggungjawab di atas orang bawahan kita, mereka pasti akan tuntut di hari akhirat. Tuntut apa? Tuntut pahala kita. Bila tuntut pahala kita, habis pahala kita, dan last sekali, bila kita tak dapat bagi pahala kepada dia, dia akan bagi pula dosa dia kepada kita. Dan last sekali kita masuk neraka Allah. Itu yang kita takut. Sebab di hari akhirat, mereka menuntut pahala. Kerana semua orang akan takut nak masuk dalam neraka Allah. Dan pada waktu itu, anak tidak kenal ayah, tidak kenal ibu, dan ayah tidak kenal anak, tidak kenal isteri. Adik, baik. Yang kedua, menjalankan tanggungjawab terhadap orang yang dipimpin dengan adil dan amanah. Okey. Yang ketiga, sebagai umat Islam kita hendaklah memelihara dan melindungi anggota keluarga agar selamat di dunia dan akhirat. Yang keempat, sebagai umat Islam kita hendaklah bertanggungjawab terhadap segala urusan keluarga dan rumah tangga agar kekal harmoni. Okey. Dan sambungan daripada tadi, sebab pengajaran banyak, jadi yang tadi keempat. Yang kelima, sebagai umat Islam kita hendaklah bersikap amanah dalam pekerjaan supaya rezeki diberkati. Ustaz beritahu tadi, kita dah diletakkan masa 7.30 sampai pukul 4.30 bekerja. Jangan sekali-kali kita curi masa itu, sebab setiap masa itu ada harga. Itu amanah. Adik-adik, nak dapat rezeki berkat, bekerjalah dengan baik di masa yang telah ditetapkan, mengikut apa kehendak majikan kita. Baik, yang keenam, berbakti. Sebagai umat Islam kita hendaklah berbakti kepada ibu bapa semasa mereka hidup atau setelah meninggal dunia, kerana jasa mereka tidak terbalas. Ini semua orang faham. Yang ketujuh, sebagai umat Islam kita hendaklah mencontohi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tak boleh pertikaian. Sebab Rasulullah adalah seorang pemimpin, dia juga seorang suami, dia juga seorang seorang pekerja. Dia pernah bekerja dengan Sayyidatina Khadijah, dan dia juga seorang seorang Nabi yang sentiasa memberi nasihat-nasihat melalui hadis-hadisnya yang kita boleh ikut. Baik, adik? Baik. Seterusnya. Okey, habis dah adik-adik. Habis pengajaran, habislah. Okey? Jadi, jangan lupa adik-adik jawab 25 soalan kuis di deskripsi yang Ustaz Mi sediakan untuk adik-adik, khas untuk adik-adik. Tekan link dan jawab semua soalan yang Ustaz Mi berikan supaya adik-adik boleh tahu tahap mana adik-adik menguasai tajuk ni. Tajuk ni mudah je adik-adik. Tajuk ni sangat mudah. Dan Ustaz Mi yakin adik-adik mesti dapat markah tinggi di dalam kuis yang Ustaz Mi sediakan pada adik-adik. Dan jangan lupa subscribe adik-adik channel Ustaz Mi ni sebagai sokongan, tanda penghargaan, tanda terima kasih pada Ustaz Mi. Dan Ustaz Mi lagi bersemangat untuk menyediakan video PDPC untuk adik-adik semua. Jumpa lagi adik-adik. Tahniah semua. Jumpa lagi. Terima kasih bersama Ustaz Mi sampai di saat ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan. With